Saidina Abu Bakar sampai ambil batu masuk dalam mulut dia untuk mengelakkan dia bercakap benda-benda yang tak baik. Hari ni tak payah telan batu, pegang handphone, diamlah. Diam, sediam-diam dengan tak ada orang, rupanya ada. Boleh nangis seorang-seorang, boleh senyum seorang-seorang. Kan poning disebabkan oleh teknologi maklumat, media sosial. Berlumba-lumba ambil gambar dulu, Samsul debat dah sampai. Masa aku tunduk tadi ke aku tak nampak kau berdiri mengambil gambar aku, semua aku tak nampak. Aku memanglah buat macam ni tadi kan. Tengok sap ambil gambar. Gambar kereta aku pun orang ambil tadi. Kojap pengawal keselamatan datang, kojap naik motor. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara, bahagia Ustaz Suhairi bin Yunus, Imam 1 Masjid Cina Negeri Melaka, semuanya semua para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya yang diraikan, guru-guru tadika, guru-guru tadika Jabatan Agama Islam Melaka. Alhamdulillah, puasalah hati ni kan, rasanya dapat kita bersama-sama dalam masjid ni, kita rasa macam berada di luar negara. Rasa kayak luar negara, pojam mata kalau terlalap, tiba-tiba buka mata rasa kayak Cina dah. Alhamdulillah, hari ni kita sembang-sembang santai je, sebab bukan senang. Sebelum ceramah dah lalap, kan? Dengan angin sepoi-sepoi bahasa ni kan, dengan suasana duduk pula ke atas kapet ni kan, senang nak tidur kan. Jadi jangan risau, saya adalah antara penceramah yang sangat memahami kehendak audiens saya. Saya tak kecil hati kalau ada siapa yang nak tidur. Tidurlah. Memang itulah kelebihan orang mendengar ceramah, dia boleh tidur. Cikgu dah ponek mengajar pagi tadi, budak-budak tidur. Sekarang saya mengajar, cikgu lah tidur, kan? Dan mula dengki, rasa macam tak puas hati. Untunglah yang duduk luar tu, dia balik orang tak perasan. Macam tu lah kan. Kita yang duduk dalam ni payah nak lari kan. Contoh lah. Sebenarnya itulah bila kita sebut, macam tu jugalah hidup kita hari ni tak sama macam dulu. Dan menjadi seorang guru satu cabaran yang sangat hebat. Nak pula berada pada zaman cyber, teknologi maklumat, ledakan maklumat kan. Ledakan cyber antara dosa dan pahala. Yang banyak berdosa bukan budak-budak tu, cikgu tu. Dekat dalam ledakan cyber tu share benda yang macam-macam. Tadi dah ramai dah upload dekat dalam Facebook dengan IG dengan TikTok dia, gambar banner yang diambil kat depan tu. Kau ingat aku tak baca kan? Dapat gambar banner pun jadilah kan. Alhamdulillah. Dah lah payah nak jumpa, tapi berobot duduk kat dinding belakang. Apa pasal? Wah, sampai buat pengumuman, terpenyat duduk dalam bilik tu. Rupanya speaker dia dalam tu. Tolong masuk ke depan ya, masuk ke depan cikgu. Cikgu selalu marah budak-budak suruh duduk depan. Cikgu duduk belakang. Kan? Macam tu lah. Macam manalah budak-budak tak ikut. Kan? Tapi cikgu ni biasalah kan. Kesian, cikgu penat kan. Jadi jangan kita cemburu kepada mereka yang berjaya bersandar di dinding. Itu pun rezeki juga sebenarnya. Untunglah kau dapat tiang, dia kata.
Kan? Ada rezeki. Kan? Tak payah beralih. Contoh ni. Duduk. Saya tak faham. Kan, orang yang duduk depan jangan risau. Saya ni ceramah insya-Allah. Kalau saya nampak ramai yang dah tak tahan kan, saya berhentilah ceramah. Cikgu kan nak dengar ceramah kan, nak bergambar yang lebih. Aku ingat aku tak tahu, niat kau tahu. Betul tak ledakan tadi? Ledakan cyber. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok apa yang berlaku dalam masyarakat kita, rupa-rupanya kan, akhir zaman ni terlalu banyak cabaran-cabaran. Tak kisahlah jadi apa pun susah. Jadi cikgu susah, jadi pemimpin susah, jadi mak ayah susah, jadi anak-anak susah. Sebab apa? Sebab zaman teknologi. Semuanya akan diviralkan. Saya berceramah ni satu dunia tengok dah sekarang ni. Bayangkan satu dunia sedang menyaksikan ceramah kita secara live. Kan? Kenapa? Sebab teknologi. Kalau dulu orang kalau nak tengok ceramah ni kena pergi masjid, kena pergi surau, tengok kat TV ataupun siaran rakaman live dan sebagainya. Sekarang tak. Orang boleh tengok terus dekat IGTV live masing-masing. Ada nampak tak? Pegang toga, sabar, dah turun ada. Sini lupa pula buat tripod. Pegang lepas tu dia nak terolak tak boleh, dia kena tahan. Takut masuk dalam kamera tu. Macam tu. Kan? Zaman sekarang ni semuanya mudah. Kadang-kadang kita sedang siang hari ni, yang tengah dengar ceramah di Riyadh mungkin waktu dia lain. Di Australia sekarang ni tengah malam, orang tengah tidur. Kan? Jadi makna kata satu dunia boleh tengok. Kalau tak boleh tidur, dia buka-buka, ada live lah Samsul Debat, dia kata. Orang Australia kenal Samsul Debat. Jangan main-main. Samsul Debat 2 tahun lepas masa ceramah dekat Melbourne, full house. Melbourne tau, bukan Melaka, Melbourne. Ramai orang datang, tak sangka. Tapi semua orang Malaysia yang kerja kat sana dengan Singapura yang duduk kat sana. Alhamdulillah. Jadi mana semuanya ada benda-benda yang boleh dimanfaatkan menerusi teknologi maklumat. Sebab kalau macam tu orang sebut, macam tu dekat rumah janganlah simpan pisau. Nama pula nanti takut tertikam ke apa, terbunuh kat dalam rumah tu. Tak. Tapi pisau pun ada kegunaan yang baik. Potong sayur, potong daging, racik bawang, nak digunakan untuk tujuan penyediaan makanan dan sebagainya. Jadi siap satu perkara tu, asal mula satu perkara tu kebiasaannya, benda tu baik, harus, tetapi disebabkan oleh penyalahgunaan manusia, benda tu boleh jadi tak baik. Apa yang akan saya sampaikan ini mungkinlah ada pandangan yang berbeza-beza. Tapi bila datang daripada Negeri Sembilan ni, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Dah dia jual pantun, aku konolah jawab. Kan? Jadi kalau kita tengok hidup kita ni kadang macam tu, tak payahlah. Tak payahlah ada teknologi maklumat susah macam tu. Tak payah ada Facebook. Sesat nanti orang, bergaduh-gaduh orang dalam tu. Ya tak ya juga. Lepas tu kalau kita tengok ada orang tu kadang-kadang dekat dalam masjid, dalam surau, bangang yang muka bangang macam tu. Senyap ya. Dia tu memang pendiam, tapi bila time dia menulis, ya Allah, semua orang dibalun. Dengan Imam Suhairi pun kena. Dah tu je nama yang saya ada ni. Nama orang lain tak ada. Pengacara manja kedekut, dia pegang seorang aja senarai VIP tu. Kan? Cantik lah. Bagus. Bukan saya cakap gambar saya, tak, design tu cantik. Kan? Tapi betul, kalau kita tengok zaman sahabat dulu dengan Saidina Abu Bakar sendiri pun, kan Nabi pesan, kalau kamu tak ada benda baik yang kamu nak cakap, baik kamu diam. Kan?
Saidina Abu Bakar sampai ambil batu masuk dalam mulut dia untuk mengelakkan dia bercakap benda-benda yang tak baik. Hari ni tak payah telan batu, pegang handphone, diamlah. Diam, sediam-diam dengan tak ada orang. Rupanya ada. Boleh nangis seorang-seorang, boleh senyum seorang-seorang. Kan poning disebabkan oleh teknologi maklumat, media sosial. Berlumba-lumba ambil gambar dulu, Samsul debat dah sampai. Masa aku tunduk tadi ke engkau, aku tak nampak kau berdiri mengambil gambar aku semua, aku tak nampak. Aku memanglah buat macam ni tadi kan. Tengok sap ambil gambar. Gambar kereta aku pun orang ambil tadi. Kojap pengawal keselamatan datang, kojap naik motor datang, masuk dalam kata kan. Rupa-rupa orang dah kenal kereta saya. Kalau tahu tadi saya parking jauh sikit dekat Lebuh Raya. Kan tak adalah. Tapi punyalah sekarang ni orang berebut nak berlumba-lumba nak tengok siapa upload dulu. Alhamdulillah Samsul debat telah sampai. Ni tadi dah ada ambil gambar dah. Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat depan-depan. Ni ada komen. Dah ada orang komen dah. Untunglah. Tak ajak pun sekarang zaman sekarang ni ya. Cikgu-cikgu pun dah buat grup WhatsApp. Buat grup WhatsApp dengan mak ayah. Kepada ibu bapa, pastikan anak-anak siapkan homework yang ini sebelum hari Jumaat kena hantar. Terima kasih. Cikgu tadi kah baik je bahasa. Tapi cikgu pun tak tahu mak ayah dia orang hidup lagi ke tidak. Sebab tak ada respon kadang-kadang. Ada mak ayah yang tak jawab kan, meninggal katnya dah. Yang seorang tu pula kadang sampai ke hujung, tak sampai ke hujung. Marah ke apa? Paling tidak adalah respon. Ni ada yang senyap langsung. Yang best tu dia kata Cikgu Rahimah. Bukan nama sebenar. Jangan terbawa-bawa sangat ya. Cikgu Rahimah, dimaklumkan anak saya tak sihat. Minta maaf, dia mungkin tak dapat datang sekolah 2 hari sebab dia demam. Baik, terima kasih puan, semoga dia cepat sembuh. Cikgu tadi kah baik. Rupanya budak tu type sendiri. Banyak berlaku hari ni. Itu pun penyalahgunaan teknologi. Ada? Betul ke tidak? Ada. Inilah zaman dia. Tapi itu cakap Ustaz. Satu benda yang cakap benda tak baik itu bercakap, tapi ni dia tulis. Kan? Tapi sebenarnya apa yang kita tulis itu sebenarnya dinisbahkan oleh sebahagian besar ulama, apa yang kita tulis itu dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Apa yang kita cakap. Bayangkan lidah kita ni, lidah ni ada 2. Satu lidah berlisan, terbalik pula. Lisan yang ada 2. Lisan berlidah, lisan berjari. Lisan berlidah ni apa yang kita lafazkan. Tapi lisan berjari apa yang kita taib. Dengan nama pena Azizah, Jijah alo gajah. Contohlah. Memang alo gajah tak? Iya. Betul alo gajah. Aku teka je tadi. Memang ada muka lendu sikit. Lendu tak? Durian tunggal. Itulah Sian Melaka. Ada durian tunggal. Apa tadi? Durian daun dia tinggal satu tu pula. Ada masjid tanah. Nasib baik teluk dia emas. Macam tu yang kaya tu. Tak ada lagu kau. Tu arwah abah saya dulu cakap tu. Ya. Jadi dia pakai nama dia Jijah Rock dia contoh. Dia tak letak nama betul dia. Nama pena letak kat Instagram apa? Jijah apa? Ajijah Azizah Legend. Legend. Nampak? Betul tak aku cakap? Tu cikgu tadi kan? Azizah Legend.
Kak Raimah letak apa? Ha? Nama saya? Iyalah ni. Kan Rahimah Mawarku, mana tahu. Tak, tapi itu dia. Kan, tak pun orang letak lah official macam tu lah kan, mungkin lah. Tapi ramai yang tak perasan, hari ni yang paling merisaukan kita adalah budaya yang disebarkan menerusi media sosial. Sangat mudah diterima oleh anak-anak muda hari ni. Dulu kalau kita tengok ada apa nama, apa yang budak-budak berjoget, apa nama tu, alah hai, tak kisahlah hip hop ke apa, ada satu tu yang jenis-jenis tarian tu budak-budak semua ikut melalui IG, melalui TikTok, orang cepat dapat. Ini kalau tutup lampu ni jadi ni, dengarkanlah kan, jadi tu. Okey semua tutup lampu. Okey, standby handphone, standby, dengarkanlah, la ilaha illallah. Jadi tu drama pun hari ni, drama tak payah tengok kat TV, tengok kat TikTok yang dia potong-potongnya. Itu yang dapat dia tengok tu, bisik-bisik gelora tu. Ya Allah, tengok drama. Tengok. Dah baik belum Jad dengan Rumi tu? Dah habis. Tengok, makna cikgu pun tengok. Dah habis nak cerita tu, dia kata. Kan? Hari ni betapa cepatnya maklumat, nampak tak? Anak-anak muda yang paling merisaukan, anak-anak hari ni dia tak nak belajar. Tak nak belajar sebab apa? Dia nak jadi YouTuber. Jadi YouTuber kaya. Dia kata, kalau jadi YouTuber bangang konten tak ada, tak kaya dah. Terang cakap. Minta maaf saya cakap tu terang. Anak saya pun ada yang cakapnya tu. Bah, ingat nak jadi YouTuber. Bagus. Ingat tak dulu zaman chatting, masuk cyber cafe dulu RM15 sejam. Chat apa? MIRC kampung mamak. Dulu ASL please, age, sex, location. Dipotong diskaun umur dia tu, dia muda kan, berborak tu jadi seronok sangat. Itu dulu. Kemudian turun jadi RM10 sejam, RM7 sejam, RM5 sejam, sampai satu tahap RM1 sejam. Makin murah. Dulu masa mula-mula RM10. Budak-budak Felda berapa ramai mencuri telur ayam dengan ayam kampung orang. Lepas sebab nak cari duit, nak masuk cyber cafe. Kegilaan dulu. Kemudian dah habis zaman chatting. Tiba-tiba ada Friendster. Tiba-tiba dulu dengar tak? BBM, BlackBerry Messenger. Sekejap je BlackBerry Messenger. Bertukar. Tiba-tiba ada YouTuber. Tak mustahil satu hari nanti YouTuber pun tak ada. Yang lain pula menggantikannya. So kalau bertukar macam mana? Saya sebut pada anak saya, alangkah baiknya kalau anak abah dia ada pengetahuan. Jadi YouTuber tapi dia juga seorang doktor. Dia jadi YouTuber, dia juga seorang peguam. Jadi YouTuber, dia juga seorang guru tadika, jaim. Kan? Ini sekarang saya nak pergi kelas, nak ngajar. Okay, semua contoh lah. Kan? Jangan buat tau. Kejap dah kena tindakan lah. Jangan buat. Tak betul. Alangkah baiknya kalau kita ada ilmu. Sebab kata orang dulu-dulu, cantik tolok, pantai yang landai, tambak perahu, tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Bos saja so cikgu yang ada kat depan saya ni. Sebab cikgu mengajar budak daripada awal, gigi baru togoh, baru tumbuh elok, cikgu aja. Daripada situ baru dia masuk darjah 1. Tak lepas dah tadika, bangang darjah 1 nanti. Cikgu ni yang ajar. Besok dia jadi doktor, jadi lawyer, jadi engineer. Apa pahala cikgu tak ada ke? Ada. Jadi mulai hari ni, cikgu-cikgu tadika, jangan sekali-kali bila orang tanya, awak kerja apa? Jangan sekali-kali jawab, cikgu tadika je. Betul tak jawab yang tu? Tak apalah, jangan biar cikgu biasa je.
Cikgu mana? Janganlah tahu. Tu sebab Samsul Debat tak jadi cikgu. Sebab saya tidak setambah semua wanita yang ada kat depan saya ni mengajar budak-budak hari ni. Nalah budak hari ni bangsa pakat dogi, la ilaha illallah. Kalau aku jadi cikgu, boleh kira kadar kematian meningkat kat sekolah lah. Anak sendiri pun tak sabar. Ya ustaz, kita mengajar anak orang, sabar. Anak sendiri kita punya expectation tinggi. Bila mengajar tu timbul semangat mak kilau tu. Oh cik, mak kilau lah sekarang ni. Viral kan, tu kan. Ya. Tu beza dia zaman dulu dengan sekarang. Dan rupa-rupanya media sosial ni kalau tak betul-betul dia menyebabkan penyakit mental. Bukannya sebab tengok post orang pun boleh sakit hati. Apa masalah? Macam kau seorang je nampak Samsul Debat. Aku dah jumpa dia lah minggu lepas. Pusat komen bawah tu marah. Bagaimana tu? Macam mana tak sakit mental? Dia boleh postkan gambar dia ubah suai rumah dia. Kita dah 20 tahun rumah kita macam tu je. Dia ubah suai rumah dia daripada rumah semi-D tu, dia ubah suai, dia besarkan lagi dia punya bilik, dia tinggalkan sikit space, dia buatlah taman garden kat tepi tu, buat fountain. Tahu fountain? Air pancut. Kau tak faham fountain. Dah kau mengangur tu, aku cakap nak faham. Fountain air pancut. Dia buat lawa-lawa. Dekat depan dia buat tempat rehat. Dia tu buat garaj tu pun dia buat cantik, ada dengan ukiran-ukiran Cina. Contoh. Dan kemudian dia boleh tulis, alhamdulillah, siap juga pondok burukku ini. Kepala otak dia mau marah apa? Marah tak kita marah kan? Kita marah. Kan mengundang kecaman daripada orang. Kau belagak ke apa? Kau pergi makan dekat restoran ayam goreng, ayam segera yang ada orang tua yang rambut putih duduk pakai cermata duduk kat luar tu. Restoran ayam goreng yang segera tu, janganlah kau sebut, dia tak taja ceramah kita hari ni. Dia beli ayam goreng tu 3 ketul, siap dengan coleslaw tu, siap dengan sos dia tabur atas tu. Dia ambil gambar, dia boleh share. Ini je rezeki hari ni. Allahu Akbar. Kita yang dah lama tak makan dekat C tu kan, kita akan cakap inilah untunglah kita ni tak bila. Lepas tu yang jadi mangsa suami. Tengok bang orang ni, tengok. Kita syek-syek saya. Dah bila last makan luar. Suami ni dia suka makan kat rumah sebab dia sukakan sentuhan isteri dia. Suami dah penat hari-hari di luar, ceramah je. Takkan kau tak faham? Dia mesti tanya, tak keluar ke? Nampak? Tu masalah tu. Tunjuk dekat dalam Facebook. Ada satu kes, dia tunjuk gambar phone baru iPhone 14. Dia tanya dah keluar ke? Dia tanya. Tahu iPhone 13 yang paling baru kan, iPhone 13 Pro Max. Kemudian dia letak jambangan bunga. Cerita betul. Letak jambangan bunga, dia ambil gambar. Zab, alhamdulillah, thanks for my beloved hubby for this lovely gift. I love you sayang. Ada yang komen, "Ui, bersebut." So sawit yang seorang tu. Untunglah panjang. Lepas tu ada yang gambar love kan.
Saya Samsul Garau kata yang macam ni tu boleh lepas kereta hidung macam mana tu. Abang Samsul Garau cakap. Dia share gambar tu, kita pun cakap seronok lah dia kan dapat phone baru. Kita bayang macam tu kan. Rupa-rupanya phone dengan bunga tu, dua-dua tu dia beli sendiri. Betul. Dan yang paling teruk, dia create satu account untuk puji post tu. Itulah yang disebut sebagai split personality disorder. Dan dia yakin itu orang lain. Itu teruknya sekarang. Benda ni berlaku banyak disebabkan media sosial. Hari ni anak-anak remaja boleh stres kalau orang tak like post dia. Berapa ramai isteri marah suami tak like pun post saya. Betul hari ni. Suami jadi mangsa. Suami dia tak fikirlah benda-benda like ke tak like ke. Dia tak fikir. Dia fikir masa depan. Kena faham tu. Orang perempuan dia benda-benda yang detail-detail. Dia bukannya cerewet, dia teliti orang perempuan ni. Hari ni berapa like, hari ni berapa ni. Tengoklah dia compare pula husband dia berapa banyak like ada. Ni perempuan ni siapa yang like, ni perempuan mana tiba-tiba like ni. Kadang-kadang sampai tahap tu. Tapi macam saya tak larat lah nak check. Ramai sangat check. Pelagak lah pula. Tak ada. Jangan minta. Saya tak ada saya rasa apa. Susah hati. Tengok tadi. Susah hati. Jangan minta-minta suami jadi macam Samsul Debat. Pening mula kau. Jarang ada kat rumah. Pening. Biarlah suami kita balik dah tertonggok kat rumah. Okey lah tu. Minggu balik rumah, suami tak ada. Besok pun tak ada. Malam kan? Tak ada. Sibuk sangat. Nak makan kena cari kedai yang tak ramai macam tadi. Saya cari kat ujung stadium, kat ujung belakang lah. Ada satu kedai apa? Kedai-kedai gerai-gerai ada 5 pintu tu. Dekat sungai tu. Elok lah tak ramai. Hari ni sunyi sikit Ustaz. Elok lah tu sunyi. Kata. Kalau tidak tak boleh makan aku. Ambil gambar boleh. Ambil gambar boleh. Kata. Saya teringat waktu saya camah kat Rompin. Ada yang pakcik-pakcik itu semua ketua kampung nak ambil gambar. Boleh. Duduk. Makcik-makcik berdiri kat belakang. Tiba-tiba makcik tu bersuara. Free size dia kata. Aku tanya, apalah free size pula makcik? Alah yang macam ni tu, itu freestyle makcik. Tapi dia confident. Kesian aku tengok kan. Makcik tu memandai macam ni, muka tu. Bayangkan media sosial menyebabkan kita bergaduh, menyebabkan kita ni hanya disebabkan oleh satu perkara yang tak sewajarnya dipertikaikan. Benda kan ada apa-apa pun. Nabi ajar kita dalam bab makanan contohnya. Kalau kamu bawa balik makanan, sembunyikan dari pandangan jiran kalau jiran kamu kalau kamu tak berhasrat nak berkongsi dengan dia. Sembunyikan. Nabi pesan. Dan kalau kamu bagi makanan pada anak kamu, jangan benarkan mereka makan di hadapan rumah. Takut anak jiran terlihat dan dia pun nak makanan yang sama. Itu Nabi ajar. Macam tu sekali Nabi ajar. Tiba-tiba kita postkan makanan yang kita makan. Saya kadang-kadang share makanan bukan nak tunjuk makanan tu. Saya cakap siapa yang ada ke lapangan singgah kedai ni, makanan dia sedap. Saya nak promote kedai tu. Mari ramai-ramai datang makan sini. Terbaik mi Jawa, mi Bandung terbaik, banjilat sampai ke siku. Masalahnya Samsul Debat tak gemar makan mi Bandung pun. Nak cerita. Tapi nak promote orang kita ni meniaga. Saya promote tu lain. Ini siap makan. Wow, sedap gila weh. Jantungan apa? Kau orang dah lah lapar kan? Jadi hal. Itulah hari ni cabaran dia. Kan? Itu sebabnya kalau kita tengok Abu Lais As-Samarkandi memberitahu tanda kita ni takwa kepada Allah ni, takut pada Allah. Kita takut kepada Allah ni pula terlihat pada 7 perkara. Tengok bila sebut dia 7 perkara, cikgu pun sampailah buku nota dia dengan pen. Dia dah mula dah menyalin. Salin cikgu. Yang pertama,
Dah nama pun cikgu. Bagus lah. Saya seronok tengok ada cikgu menyalin. Yang lain dia zaman Nabi dulu, sahabat yang bernama Abu Hurairah. Dia tak payah salin, dia tu hafal. Jadi yang tak menyalin tu semua saudara dengan Abu Hurairah. Macam tu lah. Tak apa Ustaz, saya rekod. Yang pertama, nama ulang 2 kali dah. Yang pertama tu tak kasi sampai lagi pertama tu. Tanda takut kepada Allah terlihat pertamanya pada yang pertama. Cepatlah, aku dah penat dengan pen ni, kau nak cakap lah cepat, katakan. Yang pertama, wah cikgu ni pula pun cari mana pula buku nota aku nak menyalin. Orang lain nyalin takkan aku tak menyalin, satu kerja pula kena nyalin juga ni, kata. Dah jumpa dah bukunya? Belum lagi. Tak jumpa lagi. Oh dah jumpa dah. Yang pertama, tanda takut pada Allah terlihat pada lisannya. Lisannya tak akan cakap sesuatu yang tak baik. Dia akan cakap perkara-perkara yang baik. Jadi orang perempuan, berhentilah bercakap. Aku ni mulut dia jahat, hati baik, tak ada mana dah. Kalau hati kau baik, mulut pun kena baik. Cakap dengan suami tu elok, pahala lambat balik. Mulut kau, suami tu penat, tayar bocor, menolak berapa batu tadi motor. Kau boleh cakap macam tu? Allahu Akbar. Sian. Cakap baik-baik. Abang daripada mana tadi bang? Abang daripada Pekan. Oh ya ke? Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah, kereta mana lagi? Abang jangan lupa tau, kereta tu nama siapa? La ilaha illallah, anjak kau. Remuk redam mati suami ni. Cubalah cakap baik-baik. Alah gurau, tak boleh gurau duk surau. Rembui. Ayat. Jangan menyakitkan hati suami. Sebab menurut kajian, suami mati dulu daripada isteri ni. Ya, lelaki memang cepat mati. Banyak benda ditanggungnya. Saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas dekat Jempol, Pawai. Pusat aktiviti warga emas. Saya masuk dalam tu semua orang tua perempuan. Saya kata lelaki tak dengar. Yang lelaki habis mati dah. Orang barang dia jawab. 5 minit aku berhenti ceramah, tergelak makcik tu jawab terus. Lelaki habis mati dah. Tinggal perempuan aja. Contoh kalau tengok dalam media sosial, letak aja gambar seorang pemimpin. Tak kira lah parti mana. Ni bukan cerita politik lah, tapi contoh kita ambil gambar seorang lah, tak kisah siapa pun, saya tak sebut nama, letaklah seorang, letak muka je. Perdana Menteri ke, bekas Perdana Menteri ke, ketua pemangkang, tak kira siapa, letak je. Jangan tulis apa-apa, post je. Kau tengok komen, macam-macam keluar, kepala bapak semua keluar. Kita pun sebagai cikgu tadika Jaim pun komen. Cuba gunakan bahasa yang baik-baik. Bukankah bercakap baik itu lebih baik? Engkau pun sama, lebih kurang dah kita pula kena. Nampak tak? Itulah maksud dia kadang-kadang. Kita yang heran tu, yang kutuk-kutuk, yang maki hamun, yang keluar macam-macam. Mana perginya bahasa kita, budi bahasa kita mana? Orang Melayu tau. Yang komen tu yang teruk sangat orang Melayu beragama Islam. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Cakaplah elok-elok. Kan? Tak, berantai. Dengan ini diumumkan bahawa penjawat awam diberikan insentif sebagai galakan sebanyak RM500. Apa yang kau ingat? Maha bona kau 500 itu. Marah orang. Sudahlah, duit 500 baik tak payah bagi. Komen. Sudahlah, yang banyak kau makan masuk dalam perut kau sendiri. Tengok marah. Betul tak? Bahasa orang. Kepada guru-guru Jaim, kita umumkan untuk menerima insentif sebanyak RM1,000 yang akan dibayar dalam tempoh 5 bulan. 200. Contohlah. Marah betul kita.
Tapi janji ada, orang kata kan, syukur. Tapi itu ujian sebenarnya. Benda-benda macam ni nak uji, nak tengok respon kita. Mulut kita cakap apa? Suami bagi, sayang, ni abang nak bagi duit nafkah bulan ni, duit belanja, ambil lah. Abang ni kan susah je, kita pun buka pula tu. Macam ni lah bang, kau setakat RM20 tak payah bagi tu. Respon mulut kita cakap. Cuba jadi isteri yang, abang, ni abang bagi saya RM20 ni, abang duit ada tak? Kalau tak ada abang ambil lah dulu. Tak apa sayang, abang bagi ni, abang kena bagi, abang tak bagi tak boleh. Abang, kalau duit minyak abang semua macam mana duit belanja, duit abang pun ada, tapi doalah abang ni sikit, abang bagilah sikit, kalau abang ada lebih abang bagi lebih. Abang, hari-hari saya doakan abang jangan risau, okey? Drama sangat. Kan? Drama sangat. Barulah suami itu tak jadi suamiku seorang pendosa. Sayang tak dikenang. Berdendam seorang isteri. Sebab cakap yang elok-elok. Ataupun suami bagi banyak, sayang, ambil lah, tak adalah banyak sangat, 2,000. Setuju tak? 2,000 setuju? Itu baru contoh, nampak? Dia punya semangat jawab macam dia dah dapat betul. Cakap, maknanya cakap ni bahasa kita biar elok. Kesian kadang tengok. Kadang saya sendiri pun kadang nak tulis. Nabi ajar ke kita cakap macam ni? Nabi tak ajar. Nabi ajar kita cakap yang baik-baik. Menurut kajian, manusia yang mati ni dengan manusia yang lahir, dia buat comparison. Manusia yang baru lahir, lidah adalah anggota yang paling lewat sekali berfungsi. Itu sebab dia lambat cakap, baby tu kan. Tapi apabila kita dikebumikan, lidah adalah anggota yang paling awal sekali hancur. Nak tunjukkan lidah ni amanah yang kita kena jaga, gunakan sebaik-baiknya. Alhamdulillah lah, sebanyak masa yang dia habiskan untuk mengajar. Kelas, dengar cikgu ajar ni, dengar ustazah ajar ni. Allahumma barik lana fima razaqtana ma razaqana, budak tu. Wa qina azabanna budak tu. Ya Allah, berkatilah rezeki kami, dia jawab. Dan budak tu guna sepanjang hayat dia, Hasan, mengalir pahala. Guna mulut untuk tujuan yang baik. Zaman Nabi dulu pada bulan Ramadan, ada yang mengumpat pada bulan Ramadan sampai jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kami nak minta izin, kami nak berbuka, haus sangat ya Rasulullah. Punya teruknya mengumpat sampai berbuka. Nabi kata, kamu tak payah minta izin kerana sesungguhnya kamu dah berbuka dah pun. Kerana bila kamu mengumpat itu seolah-olah kamu makan daging busuk saudara kamu sendiri, tak cari, cuba kamu luahkan. Diluahkan, terkeluar daging busuk saudaranya yang diumpatkannya tu. Kita bulan puasa sampai macam tu tak? Sampai macam tu tak? Maknanya mengaku mengumpat cuma tak berbuka je. Betul? Betul ke? Mengumpat tak? Cakap. Jangan nak membohong. Aku lalu tadi pun kau mengumpat aku. Kau ingat aku tak tahu? Aku buat tak dengar je tadi. Asal jalan dengan Ustaz Suhairi tadi datang masuk tadi, aku tak dengar tadi. Tingginya. Kau ingat aku tak dengar? Aku buka emas tadi, dia cakap. Dalam TV nampak tua, kau hajar betul. Tapi saya maafkan dah. Saya maafkan. InsyaAllah tak ada tuntut apa dah. Maafkan. Mulut tu cepat bercakap. Nampak lelaki tu ngigil. Dengannya orang tua tu nak kahwin. Ni kahwin dengan apa dengan tu? Yang itulah yang janda yang umur 35 tu. Malam pertama mati tu. La ilaha illallah, engkau ni.
Mulut tu cuba cakap yang elok-elok, tak boleh ke? Mudah-mudahan ada isteri yang tegap boleh jaga dia. Ish. Cepat. Mengaku tak mengumpat cakap? Mengaku tak? Ada ngumpat? Ada tak? Ada. Kan senang macam tu. Tengok tu sebabnya paling bahaya mengumpat. Contohlah macam sekarang kan, ngumpat saya. Tak apa, boleh jumpa Ustaz. Sorry Ustaz, tadi saya cakap Ustaz. Boleh jumpa. Ustaz, sorry Ustaz, saya tadi ada cakap Ustaz macam-macam Ustaz. Saya minta maaf. Boleh jumpa. Tapi dalam Facebook tu, tak sesiapa orang, kita kutuk dia. Masa bila nak jumpa minta maaf cakap? Tak apa benda, badan dah lah gemuk, buatlah konten macam ni, kita kutuk dia. Ya Allah, jangan. Jangan. Susah. Tu nombor satu. Yang kedua, salin. Yang kedua, terlihat pada matanya, pandangan matanya, dia tak memandang pada yang tak baik, pandang perkara-perkara yang baik. Media sosial senang tengok benda-benda tak baik. Dia tengok lelaki yang bina badan sadar, tengok six pack, lepas tu dipandang lelaki dia, Allah terbagai. Aduh, hai. Dosa ke tak dosa cakap? Tengok aurat lelaki lain, dosa tak? Dosa tahu, tapi buat juga. Tengok, ya Allah, handsome-nya patah amin, laki aku patah riuk. Ngutuk suami sendiri. Allahu Akbar. Syukur dengan suami kita. Mata pandang yang baik-baik. Pandang apa dapat pahala? Pertama, pandang muka mak ayah dapat pahala. Mak ayah dah tak ada Ustaz, ziarah kubur dia dapat pahala. Jangan tunggu pagi raya aja, hari-hari biasa pun boleh pergi. Yang ketiga, langkau cepat sangat nak habis ceramah dia. Yang kedua, pandang apa dapat pahala? Pandang muka suami dapat pahala, pandang muka isteri dapat pahala. Dengan satu syarat, pandang muka suami dan isteri sendiri. Pandang muka laki orang tak dapat pahala kak. Lawa waktu bini orang tu kan. Tak boleh. Pandang muka suami dapat pahala. Pandang je suami tu. Allahu Akbar. Suami tengah baca, tengok-tengok handphone kan. Tengok handphone, dia nampak bini tengah lipat kain. Ikat pula rambut. Suami tengok, Allah, isteri aku ni, Allah. Tengok baik-baik lo. Yang bini pula tengah lipat kain, nampak suami terlelap kat sofa tu, dengan tak berbaju, dengan kain plekat ya. Allah, seburuk-buruk makhluk tu dosa. Kau cakap macam tu dosa. Kesian abang. Pergilah masuk dalam. Abang penat dah tu. Pergi masuk dalam Abang, pergi masuk dalam. Drama sangat kan. Saya tengok lah, ada satu drama tu saya tertengok. Saya balik ceramah, lama dah, banyak tahun dah. Siapa berlakon tu? Suami dia Adiputra. Tak ingatlah nama pelakon perempuan tu. Tapi bila dia balik kan, saya balik saya tengok drama tu kan. Isteri dia tengah lipat kain. Dia kata, abang, saya minta izin, saya nak solat asar sekejap. Sherry, nama dia Sherry, orang perempuan tu. Tak tahulah Sherry apa, tapi Sherry lah, Sherry Ibrahim. Suami dia kata, abang, saya nak minta izin nak solat asar. Suami dia kata, pergilah. Saya pun langsung pandang isteri saya. Apa sah kau tak macam tu? Jarang orang perempuan minta izin sembahyang asar.
Yang ada bil akhir tanya, pergi mana tu? Semayang asal aku berapa dah ni? Tu. Yang itu ramai. Yang tu ramai. Lepas tu yang suami pula kata, abang nak minta tolong boleh? Tahulah di Putra punya watak lah. Abang minta tolong boleh? Tolong apa tu bang? Tolong mandikan abang. Saya depan TV dia macam tu. Masa saya pandang saya lagi. Lepas tu apa istrinya? Abang, insyaAllah lepas solat nanti saya mandikan abang. Tak adalah abang gua. Abang dah menjadi tanggungjawab seorang isteri untuk melaksanakan kehendak suaminya. Pandang lagi. Kau orang yang baik-baik kau tak nak ikut. Memang itulah sepatutnya. Nampak tak? Pandang yang baik-baik. Nampak tak? Pandang suami, pandang isteri pahala. Ketiga, pandang apa? Pandang Kaabah dapat pahala. Apatah lagi pergi sana, lagi besar pahala. Ada makcik tu hari tu pergi mengaung dia. Makcik banyak dosa ustaz. Kenapa? Sampai-sampai datang ibu. Makcik banyak dosa ustaz. Makcik tak nampak Kaabah. Makcik, ini Madinah ni. Dibantai cari masjid dekat Masjid Nabawi, cari Kaabah, mana nak jumpa? Mengaung baliknya. Oh ya ke belum lagi dia lelap air mata. Pergi Kaabah nampak pahala. Saya itu 2 tahun. Ni media sosial punya hal kat ni. 2 tahun saya berjaya mempertahankan hidung saya daripada kena jolok yang berpanjang. Ya Allah, aku cukup takut. Dalam Instagram tu ada orang share budak tu mengelupur kena jolok hidung tu. Matilah aku kalau kena jolok ni. Cikgu semua selalu kena Saya tidaklah, janganlah, aku tak nak lah, takut. Tapi rupa-rupanya pergi umrah bulan 3 itu tak boleh elak. 48 jam sebelum naik flight kena jolok hidung. Malam tu tak tidur. Ya Allah, kau permudahkanlah urusan aku. Bukannya pergi umrah tu, yang jolok hidung tu. Lepas tu naiklah kereta, esok pergi klinik pukul 9 pagi, dah sampai dah. Turun cermin, dia drive thru, jururawat tu rendah aja. Ini mau dia kau joloknya, matilah aku hidung ni. Tangkap. Yang India, jururawat India, tunggu saya turun. Saya pun turun, saya pun tanah, dia pun jolok. Jadi dia mungkin akan rasa tak selesa sikit lah, tak selesa, tapi dalam 3 second, kau jolok aja lah cepat, aku takut ni. Dia jolok tu satu hal, yang kau pusing tu pahal. Kita. Dia memainkan perasaan kita tu. Alhamdulillah, result saya negatif. Sempat pergi, tapi sampai dekat Mekah best. Sebelum balik ke Malaysia, rupanya dia tak ada jolok hidung. Dia ambil air leo je, tapi cara dia ambil je yang best. Buka mulut, situ je, ke ujung bibir je ambilnya. Alhamdulillah, semua negatif. Termasuklah yang sebilik dengan saya tu demam dah ustaz. Ada dia test air leo sendiri dekat bilik, dia test 29. Dia pun negatif. Dah jolok je ni. Khalas dia kata. Khalas. Alhamdulillah. Saya pun lega lah. Negatif semua dapat balik. Rupa-rupanya di KLIA. Sebelum cop pasport, sepanjang-panjang meja Kementerian Kesihatan Malaysia tu semua pegang batang panjang. Aku dulu heran dia jolok, dia pergi mana benda tu? Panjang tu. Alhamdulillah, satu kapal terbang positif. Kecuali Syamsul Debat. Alhamdulillah. Mengasihlah doa semua orang. Semua positif. Kan? Bayangkan. Sebab dia tak nak tahan kita kat sana kan. Siapa yang nak pergi umrah dengan Syamsul Debat, insya-Allah bulan 12. Pergi bulan 12 dengan Syamsul Debat. Nanti bagi nama. Tapi ini bukan promote, lebih kurang. Yang bagusnya bulan 12 harapnya tak ada jolok lagi. Saya rasa tak ada lah kot. Tak ada dah kan. Tak ada lah. Ni yang nak pergi sebab akhir tahun ni ramai sikit lah. Sebab
Hari tu ramai yang nak pergi haji tak lepas kan. Sebab macam-macam BMI lah. Itulah, jaga berat badan. Makan sedap sangat. Okey. Kemudian yang keempat, pandang apa? Pandang Quran dapat pahala. Pandang Quran dapat pahala, apatah lagi pandang dan baca. Pandang, baca, hafal lagi besar pahala. Pandang, baca, hafal, faham lagi besar pahala. Pandang, baca, hafal, faham dan buat, insya-Allah lagi besar pahala. Okey. Pandangan mata. Ketiga, apakah dia? Terpancar ketakutan kita pada hati. Hati tak ada tamak. Hati jangan tamak bila tengok dalam media sosial jadi tamak terus. Tak boleh jadi ni. Macam mana pula dia boleh pakai kereta besar ni? Aku siap kau. Aku pun nak tukar kereta besar. Jangan macam tu. Jangan tamak. Kan? Kedua, jangan sombong. Ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyeteruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dengki ni, apa maksud dengki? Apa maksud dengki? Nabi sebut dengki ini mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Habis kebaikan kita sebabkan dengki. Jadi apa definisi dengki yang paling tepat sekali supaya kita tak nak dengki lagi dah? Apa kata? Jadi hati itu perkataan seerti. Dengki ni kalau paling mudahnya, kalau kita faham maksud dengki ni, kita memang tak nak dengki dah. Iaitu dengki samalah ertinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Kita bayangkan kalau kita dapat naik pangkat, tiba-tiba orang dengki, sedih tak kita? Sedih. Macam tu jugalah, jangan kita dengki orang lain. Contoh kata Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, kenal kan Ustaz Said Abdul Kadir kan? Dia kata tanda orang dengki ni simple je. Nak tunjukkan dengki dah ada dalam hati, iaitu contoh dia dengar Cikgu Nur Ubaidah. Cikgu Nur Ubaidah, cikgu ni senang tahu nama dia sebab name tag dia besar nombor plate kereta. Lain kali kau buat besar lagi, gantung kat belakang, biar orang satu dunia tahu, satu Melaka tahu tu nama. Tengok dari jauh tahu dah, cikgu tahu. Cikgu Nur Ubaidah, contoh dengar-dengar Cikgu Ubaidah dapat, kawan-kawan panggil bai je kan? Aku tahu mbak. Dengar-dengar Cikgu Ubaidah dapat pergi haji tahun ni. Tahu. Kalau orang tu jawab, dia tak rasa apa. Dengar-dengar Cikgu Ubaidah dia beli kereta baru. Oh ya ke? Dia tak rasa apa, maknanya dengki dah mula ada. Ni ukuran dia. Dengar Cikgu Ubaidah dah beli kereta baru, lah tak mana dia ambil duit tu, confirm dengki. Tadi baru ada. Jadi apa standardnya? Dengar-dengar Cikgu Ubaidah dah beli kereta baru. Ya ke? Oh, alhamdulillah, nak jumpa dia lah. Untung-untung dapat naik sama dengan dia. Tak payah bayar, tak payah servis, tak payah apa, duduk je dalam kereta tu. Kita gemar tau, gemar. Kadang patutnya standard dia adalah kita bergembira dengan kegembiraan orang lain. Dengarnya cikgu apa? Masturah. Dengar Cikgu Masturah mengandung anak yang ke-9. Contoh, anak berapa orang dah? Anak berapa orang dah? 3. Mengandung anak ke-4. Ya ke? Alhamdulillah, murah rezeki dia. Kita rasa gembira sama. Dengar-dengar siapa tu dapat naik pangkat, apa dijilat bos tu. Mulut kita tu jahat. Nampak tak? Kita nampak kan? Kita nampak terima kasih atas kenaikan pangkat ini. Itu pun penyakit tu. Sebenarnya kita kena fikir tau, patut tak kita post benda tu? Alhamdulillah atas kenaikan pangkat ini, aku berazam untuk bekerja bersungguh-sungguh. Aku mendengarnya pun tak teramah dah. Betul tak? Tapi kita nak gembira ni. Tapi tak salah, biar lawan. Tahu tak? Ada satu hamba Allah di Seremban. Bukan di Seremban lah.
di Malaysia ni, dia pergi ke Negeri Sembilan, dia tanya, ada tak tanah dia nak wakafkan untuk mak dia? Mungkin ada yang pernah dengar cerita ni lah. Ada tak tanah dia nak wakaf untuk mak dia? Dia tanya kat Negeri Sembilan. Oh, ada satu tanah. Dia beli tanah tu dekat Seremban 2, dia dengan harga 5 juta lebih, dan dia bina masjid dekat sana dengan harga 50 juta lebih. Maka terjadilah hasilnya Masjid Husin Seremban 2. Masa dia beli tanah tu, Ustaz dia tanya, ada tak tanah lain? Alang-alang saya nak wakaf untuk saya sekali lah. Itu yang dia beli pula, harga tanah 6.5 juta di Bandar Baru Senayan, Masjid Bandar Baru Senayan yang semua datang ambil gambar tu. Harga masjid 100 juta lebih. Siap satu petak khas kalau dia meninggal, situ tanam dekat dalam masjid tu dia dah buat. Pengurusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur, dia siap dah lubang kubur untuk dia. Dan dia wakafkan satu masjid di Langkawi. Siapa yang nampak masjid baru, nama dia Masjid Aisyah, tu dia wakafkan untuk isteri dia. Masjid yang pertama full aircon, masjid di Langkawi. Dan dia pesan, tolong jangan cerita dengan orang saya yang sumbangkan ni. Dia beritahu, tapi orang tahu juga sebab kebaikan. Orang tahu. Macam tahun ni lah nak buat korban kan. Imam, saya sumbang 3 ekor lembu, minta tolong sangat sebelum sembahyang raya, tolong umum. Dia lah beritahu suruh umum. Alhamdulillah kita ada 5 ekor lembu, 3 ekor disumbangkan oleh haji apa ni lah. Macam orang mabuk nampak kan? Nampak itulah dia, kita buat kebaikan kan. Tak perlu nak share nak heboh-heboh dengan orang. Hidup dalam dunia ni cikgu, saya pesan 5 benda kalau ada, insya-Allah bahagialah cikgu. Yang pertama, sabar. Jadi cikgu sabar, cikgu tadika ni lantak lah, dia nak bagi bonus tak nak bagi mana, pergi lantak dia lah, aku mengajar macam biasa kan, kena marah apa semua banyak tak betul aja. Lepas tu dengan tadika kena cari duit sendiri. Lepas tu dengan belanja budak-budak lah apa semua nak buat, disuruh diminta semua cikgu kena buat majlis ni lah, kena buat majlis penutup sikit, kena buat ni, tapi belanja semua cikgu usul sendiri. Sabar, insya-Allah adalah benda lain Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Hikmah, percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Macam hikmah. Pertama, sabar. Yang kedua, syukur. Syukurlah dengan ada kerja ni walaupun hanya cikgu tadika, tapi itu adalah kerjaya yang sangat mulia. Ketiga, tawakal, serah pada Allah supaya Allah berikan yang terbaik kepada kita. Percaya adalah kebaikan Allah bagi kat kita. Rupanya Allah bagi kita anak pandai-pandai. Allah bagi anak kita ramai, 9, tak berhenti. Assalamualaikum, salam, jadi. Assalamualaikum, salam, beranak. Yang faham, tak faham sudah. Penat pula aku nak explain. Asal bagi salam menjawab, jadi pula tu. Macam tu. Tak faham ni lagi. La ilaha Allah, parah betul lah. Yang tak faham abaikan, jangan dia explain. Yang keempat, apa yang kena ada? Redha. Yang kelima, ikhlas. Ada semua ni, insya-Allah tenang hidup. Ikhlas ni maksud apa? Maksud ikhlas, cikgu-cikgu semua tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Cikgu akan kecewa. Pengiktirafan pada Allah tu yang kita nak. Allah bagi suami yang penyayang, Allah bagi suami yang bertanggungjawab, walaupun isterinya 4, tanggungjawab jaga. Hoi, marah nampak? Tak ada respon nampak? Saya cuba-cuba tadi, kau boleh lulus. Kata cikgu Jaim, takkan tak faham lagi. Boleh terima tak keadaan tu? Cikgu patutnya bagi contoh terbaik. Saya setuju dengan poligami dengan 3 syarat. Pertamanya adil, keduanya bertanggungjawab, dan ketiganya bukan suami saya. Yalah, saya cuba tadi, rupanya tak lulus juga. Yalah, cakap dalam TV ada ustazah yang kat keluar TV tu pun sama aja.
Kamat lagi, syurga berada di bawah tapak kaki suami. Ingat tu ya. Tapi suami sebutnya dah pegang dah. Dia dah pegang kuali dengan sudip dah. Dah macam Avengers lah. Kan? Tak apalah. Kalau seorang pun tak boleh berlaku adil, tak usahlah fikir menambah-nambah. Betul tak? Oh, tu kuat jawab ni. Saya saja cuba yang tu tadi. Tak lepas. Itu dia. Kadang-kadang itulah dia. Hidup kita ni. Dalam media sosial ni, dia akan dedah menyebabkan kita sakit hati dan sebagainya. Kan? Seterusnya hati kita. Selain lepas hati apa? Lepas hati adalah perut. Lisan, mata, hati, keempat perut. Perut kita jangan ambil perkara-perkara yang haram masuk dalam perut kita. Contohnya ada orang dalam Facebook, dia sanggup jual badan dia, tunjuk, dia nak dapat hasil yang tinggi. Ingat, dalam Islam matlamat tak pernah menghalalkan cara. Dia dapat star, dia dapat rose, dia dapat ni, dia dapat macam-macam ikon, dia dapat duit. Barulah saya tahu rupanya TikTok boleh menjana duit rupanya. Bila menjana duit, fikirkan, adakah dia sumber yang halal atau tidak. Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Kadang-kadang kan kita dapat duit taklah banyak. Kejap lagi saya akan share tentang keberkatan rezeki. Keberkatan rezeki sebelum saya habiskan. Kadang biar dia sikit tapi cukup. Berlebih-lebih, siap boleh bagi-bagi lagi. Ada orang kaya tu duit banyak tapi tak cukup, seolah-olah meminum air seluas lautan tapi dahaganya tidak pernah terhenti. Contohlah, katalah tiba-tiba hari ini Ustaz Suhairi umumkan, contoh, bukan ni contoh je, jangan tuntut tau, ni contoh. Dengan ini saya umumkan bahawa semua guru-guru jaim yang duduk di dalam masjid sahaja, sila tinggalkan nama dengan nombor akaun. InsyaAllah sebelum tengah malam ni kita akan bank inkan setiap seorang RM500,000 seorang. Contoh, jangan kau tuntut, ni contoh. Saya nak tanya, apakah tindakan yang akan dilakukan oleh Cikgu Hayati? Cikgu Nur Hayati, agak apa cikgu kamu buat agak cikgu? Dia tak tahulah bagi nombor akaun, tak dah bagi nombor akaun, dia dapat duit, dah dapat lah agaknya, buat apa esok? Ada tak terfikir nak berhenti? Nak bersara lah rasanya. Ada tak ramai yang rasa macam nak bersara lah macam ni, nak melancong, saya nak kerja, saya nak pergi umrah, nak pergi haji, saya ingat saya nak berniaga lah, saya nak capai cita-cita saya. Mungkin ramai yang macam tu lah. Sebab pada kita RM500,000 tu banyak tak? Banyak, boleh beli rumah. Tapi ada orang tu RM500,000 ni tak ada apa-apa. Saya pernah jumpa seorang orang kaya ni, garu kepala. Pening Ustaz, pening. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta, tak rasa nak bunuh je cakap. Dalam bank tinggal 10 juta sebab dia dah biasa dalam bank dia ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Bayangkan tu manusia. Ada satu hamba Allah ni, saya jumpa dekat PKNS di Shah Alam. Masa tu PKPB. Ustaz kalau nak beli rumah ni, time ni Ustaz tengah murah ni Ustaz. Berapa murah? 1.2, 1.3. Kau hilang akal ke cakap dengan aku macam tu? Pada dia 1.2 juta tu murah berbanding 4-5 juta harga biasa. Seorang Datuk Seri tu, Datuk, agaknya mahal rumah Datuk ni. Tak adalah, masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab? Dia cakap. Ada satu Datuk tu saya jumpa dekat Kajang. Dia bagi saya makan satu kopok. Ustaz, jom Ustaz rasa, sedap tak kopok ni? Sedap lah. Itulah tu yang isteri saya cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu. Apalah kau beli kilang je? Kalau dah sedap kau beli kopok tu banyak, kau bagi semua orang rasa kan? Tak, dia beli kilang tu. Memang tak faham betul bahasa orang kaya. Itu sebabnya
berpada dengan yang ada. Kan? Macam tadilah Cikgu Noyati kata, tak apa, saya tetap mengajar macam biasa. 500,000 itu tidak mengubah apa-apa. Kan? Drama sangat. Macam itulah. Kan? Okey. Kemudian apa? Seterusnya yang kelima, jaga tangan kita. Maksudnya kita bantu. Macam contoh kita ada media sosial ni kan, tolong postkan yang baik-baik. Tengok Samsul Debat masukkan ceramah je. Mana dia tunjuk gambar dia dengan isteri, dengan anak-anak dia. Oh, kau lah segalanya buat aku. Tak ada kau jumpa Samsul Debat tulis macam tu. Ada, cukuplah kan. Cukuplah kau orang tahu yang aku sudah berkahwin. Usahlah diratapi kesedihan itu. Nah, betul. Kenapa kita kadang kita ingat, kita share tu membahagiakan kita? No. Adakah bahagia tu diukur dengan tunjuk ke orang? Tunjuk gambar ni dekat handbrake, kau pegang tangan laki kau, kau lah segalanya, Ruth Sahanaya, kau sumber ilhamku, Manbai, setinggi-tinggi kasih, di puncak kasih, Zana Zain. Allahu Akbar. Semua nak tunjuk-tunjuk kat orang. Kenapa? Bahagia kat mana? Bahagia letak kat mana? Hati. Tapi kadang-kadang kita jadi tak bahagia sebab kita ukurnya dengan mata kita. Sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Boleh bergaduh. Tadi dekat Kenui tak ambil gambar pun. Orang semua ambil gambar. Suami pusing balik tu, pergi kat Kenui. Turun. Cepat mengambil. Nak makan, jangan makan dulu. Aku dah geram dengan asam pedas ni. Tak boleh makan dulu. Ambil gambar dulu. Apa penyakit korang ni? Aduh. Betul tak? Betul tak? Ngaku. Betul. Jangan buat macam tu. Komennya, ambil gambar. Zah. Jauh-jauh datang kosong. Contoh. Janganlah tulis macam tu. Orang ni punya jaga adab, nampak? Siap alas, cawan dengan alas, nampak? Macam ni patut bagi suami. Abang jemput minum, ada alas. Ini kau bagi suami, bang minum bang. Kau ingat kelab malam, bagi biar ada alas. Macam ni ada alas, nampak? Walaupun pasangan dia tak berapa kena, tapi dia ada alas. Dia ada alas. Faham? Tak ada bajet. Allah jahatnya tu tuduh. Kau jangan. Kau tak nampak ukiran seni banner Cina ni? Kena bawa cawan kopi tiam ni. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Isteri kita mungkin tidak secantik Fazura, Nilofa, Maya Karin, Luna Maya. Suami kita mungkin tidak setampan Fatah Amin, Aaron Aziz, Adi Putra, Ustaz Suhairi. Mungkin tidak setampan itu, tidak cantik ini, tapi syukur kerana tutup lampu sama. Kau ingat ni Lofa tu tutup lampu menyala muka. Kau tanya Piuris,
Anu sama yang kau lap yang berabur terasa sudah. Kita yang kadang-kadang sengaja menjadikan benda tu sebagai isu, tak payah. Syukur. Belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Sikap kita. Itu sebab kalau balik rumah, macam orang lelaki, saya pesan, balik rumah jangan terus masuk bilik sendiri. Masuk bilik anak dulu, tengok, ya Allah, bergelimpangan. Ramai betul anak dia. Ya Allah Akbar. Kita tengok masa bila lah budak ni besar. Tiba-tiba dah besar. Inilah perjuangan isteri aku membesarkan dia orang. Hargai. Masuk bilik sendiri, kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar? Dia tidur, ponoh kata lu. Aduh, mana pula aku nak tidur. Melantang tidur. Nak alih tangan slow-slow kan ni. Terperanjat. Lambat balik. Dah kena marah. Belajar syukur. Tengok isteri kita kan, kesian dia, Allah Akbar. Penat dia. Sebenarnya tanggungjawab orang perempuan dalam rumah tangga ni, saya selalu tegaskan ni, hanya dua je orang perempuan ni: melahirkan anak, melayan suami. That's all. Yes. Dia rasa macam kita berjaya perjuangan kita. Betul. Tanggungjawab orang perempuan: masak, kemas rumah, basuh baju. Dah lain pula bunyi kedua tu dia. Tak, tanggungjawab orang perempuan hanya melayan suami, melahirkan anak. Itu sahaja. Betul. Basuh baju, kemas rumah, bela anak, besarkan anak, didik anak, lipat kain, sidai kain, semua hal ehwal dalam rumah, semua kerja orang lelaki. Tapi, yang tapi kau tak nak rakam Dah. Itu cukup bawa balik. Betul, itu je tanggungjawab perempuan sebenarnya. Layan suami. Itu sebab kau jangan banyak cerita kalau suami tu kata on tak on. On. Faham? Tak mana, besok lah, penat nak mengajar ni lah. Aku tahu tu jawapan kau. Hang ni penat tau, banyak kerja. Tolong lagi emas lah. Macam mana ustaz tahu? Aku tahulah. Tengok tu, fitnah nampak. Mesti bini ustaz macam tu, nampak tu. Kena aku tak ada. Kau mengumpat, aku dengar tu. Wajar betul. Bini aku on tak on? On, ya. Yeah. Sebab ustaz bagi hadis, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah sesaja kau cari unta tu. Ini makin tua makin malas melayan suami. Alah cucu nenek, cucu. Kau golak kau menangis kak? Basah tisu gila betul. Betul. Cuma orang perempuan menanggung tugas suami itu sebab nak bantu suami. Suami wajib hargai. Isteri tak bagi suami lipat kain sebab format lipatan tak sama. Jadi suami dia kena puji isteri dia. Penat dah aku cakap dalam media sosial tu, aku cakap dah. Layan isteri dengan baik. Balik rumah tengok rumah kemas rumah hari ni. Bertuah abang, ada isteri macam sayang. Abang tak terbuat dah. Itulah yang membahagiakan seorang isteri. Makanan kau kan puji kan. Kadang-kadang keluar daripada bilik air disebabkan suami tak puji, isteri tanya, abang perasan tak dalam bilik air tu? Perasan tak?
Sudah apa hal pula bilik air ni tadi? Kau renovate ke? La ilaha illallah tu. Suami ni punya lembab tak tahu. Kau tak bau ke bau klorok apa semua dalam bilik air tu, dia dah sental dinding bilik air semua. Orang perempuan buat semua. Tu sebab orang perempuan senang masuk syurga. Cuma satu je syarat, jangan mengungkit. Kau orang tu lah gaduh sikit ungkit. Masa tengah sayang, abang duit tak ada kan? Ambil ni. Ambil. Dia bagi RM50 duit minyak. Ambil dia RM50 ni buat minyak motor abang. Sayang ni, sayang abang. Ambil. Ni buat apa ni? Untuk minyak abang semualah. Minyak motor ni melempah ni kalau RM50 ni. Tak adalah lebih, tak membuatlah belanja. Ikhlas ke ni? Ikhlas bang. Tak apa, abang sayang saya tak? Kalau abang sayang saya, abang ambil. Yelah. Tak sayang tu kalah, ambil. Bergaduh 2 hari lepas tu. Kempai hati abang. Mana lupa saya bagi pinjam. Dah bagi pinjam lah. Kau kata itu ikhlas. Belum bergaduh jadi pinjam pula. Macam-macam saya buat untuk abang. Saya basuh rumah ni, saya basuh ni, saya kemah rumah. Habis malaikat padam ni. Malaikat cantik padam. Pada kemah rumah padam. Saya buat kuih untuk abang. Dah lah bang, tiap-tiap petang nak makan kuih kapal. Kuih kapal. Tahu kuih kapal? Kuih kapal tahu Ustaz? Kuih cakui. Kan dia menekap dulu tu kapal. Lepas tu nak kopi. Hari-hari saya buat air kopi. Padam, pahala buat kuih cakui habis, kepala buat air kopi habis. Saya lahirkan 7 orang anak untuk abang. Habis pahala beranak. Rugi tak? Rugi. Cuba tengok orang lelaki. Jarang dia mengungkit. Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula aku nak ungkit ni? Tu sebab je, jaga. Kemudian yang keenam, takut, tanda takut pada Allah terlihat pada keenam ke apa dia? Betul, keenam kan? Keenam pada langkah kakinya. Dia melangkah ke tempat-tempat yang baik. Melangkah ni termasuk juga bila kita buka media sosial. Kat mana laman web yang kita nak tengok? TikTok yang macam mana kita nak tengok? Saya kadang-kadang bila buka TikTok Ustaz, kadang-kadang tengok ada live. Saya tekanlah live tu, ni live apa? Tengah ceramah, dengar aja. Tekanlah live lain, Abang Surau tengah mengaji. Tengok je dia mengaji, dengar siap. Ada budak-budak sekolah pun buat live, sikat rambut. Okey, apa khabar semua? Sehat. Aku pula tertekan live, Samsul Debat join. Samsul Debat tengok kita lah tuan-tuan. Mana pula aku nak keluar? Teruk betul, pening bala aku lah. Iya. Jadi pilih yang mana kita nak tengok. Tangan itu melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dan yang ketujuh, tanda takut pada Allah terlihat pada ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Jadi tentang dosa dan pahala terserahlah pada kita. Kan? Dan sebagaimana saya janjikan tadi, sebagai hadiah untuk cikgu-cikgu. Sebab cikgu kata tadi, nak tahu keberkatan rezeki terlihat pada 7 perkara. Yang pertama, salin, jangan tak salin cikgu. Yang pertama, apabila rezeki kita dirasakan cukup, itu berkat rezeki. Kedua adalah apabila rumah tangga rasa bahagia, suami balik menyanyi bahagia. Indah sungguh panorama, isteri kat dapur bagai pulau ni warna anak ulala, bahagia rasa. Kan? Berjalan berpimpin tangan daripada depan sampai ke dapur, berdukung. Dia dukung, ya Allah bawa ke dapur, tak payah. Suami dia kata, sebab suami yang kena dukung ni. Bayangkan tu. Yang ketiga, apabila anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing.
Ambil 10 subjek dapat 13A. Berlebih A nya. Pecahan tak wajar. Allahu Akbar. Baru-baru ni ramai orang tunjuk anak dia pegang kad tu 9A, 8A. Itulah tanda rezeki kita berkat. Tapi anak saya yang 1A tak berkat ke ustaz? Jangan dulu, sabar. Mungkin dia dalam bidang yang lain. Dia mungkin kemahiran dia bagus. Dia tengok, dia tahu aircon ni on ke tak on. Itu tak payah belajar tinggi nak tahu aircon tu on ke tidak kan. Tapi dia bagus kemahiran lah. Kemudian apa? Terlihat adalah apabila dia mudah melaksanakan perintah Allah. Tu yang kelima. Betul tak kelima? Keempat baru. Oh, keempat. Yang kelima, apabila dia mudah, apabila dia senang, suasana tempat kerja dia senang dan menyenangkan. Dia senang dengan orang, orang pun senang dengan dia. Itu tanda rezeki berkat. Yang keenam, apabila rumahnya sering kali diziarahi. Ada je orang datang rumah. Itu tak termasuk tin shopping. Itu tak termasuk. Hari-hari orang datang rumah kita, bang, itu kau yang order, kau banyak cerita. Maknanya orang ziarah datang rumah kita. Dan yang ketujuh adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah. Salah satu doa yang tak disangka-sangka, hari ni dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Ada orang cakap, alah cakap je Samsul Debat datang, mesti Samsul Debat tak dapat datang, mesti diganti penceramah lain. Kadang-kadang macam tu. Tapi saya jarang ganti dengan orang lain ni, jarang. Jadi insya-Allah saya pun rasa seronok sangat dapat jumpa cikgu sekalian. Ada apa-apa soalan nak tanya? Yang kat luar ada apa-apa soalan nak tanya? Yang kat dinding sana tak ada? Oh, aduh, tak ada. Okey, jadi saya rasa cukuplah setakat tu. Apa-apa pun dalam media sosial ni, kita sebenarnya hidup kita dalam dunia ni sementara. Apatah lagi yang ada dalam dunia ni lebih lagi sementaranya. Jadi jangan kita tanam saham yang merugikan. Dalam media sosial kita sebarkan fitnah, jangan risau. Dia akan bertebaran. Dia akan sekejapan kita akan menjadi jutawan dosa. Sebab orang lain share, kita dapat saham. Tapi kongsikan kebaikan-kebaikan. Contoh tadi ada yang rakam, ambil sikit-sikit. Walaupun ambil hanya part tanggungjawab isteri je tadi, share kan. Kemudian kawan-kawan share pula, share lagi. InsyaAllah kebaikan tu akan berterusan. Sharekan benda-benda baik. Hidup kita ni antara B dan D, birth and death, kelahiran dan kematian. B dan D, tengah-tengah tu apa? C. Kita ada choice, kita ada pilihan. Hidupnya macam mana kita nak layan, macam mana media sosial yang macam mana kita nak layari, apa yang kita nak post. Kita ada pilihan. Jangan postkan, jangan masukkan perkara-perkara yang boleh mengundang dosa, yang mengakibatkan natijahnya neraka buat kita semua. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai itu pai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menjemput, rasa nak junjung.